Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Fikri bin Masyan daripada Politeknik Pawdison ingin membentangkan ketar kajian saya yang bertajuk Keberkesanan Pengajaran Berasaskan Modul Latihan Pencetak 3D Winbo di Politeknik Pawdison. Ketar kajian ini dihasilkan bersama dengan Puan Suhaila binti Muhammad Sarif dan juga Encik Muhammad Zawawi bin Ismail. Rapid prototyping merupakan teknologi yang dapat menghasilkan produk dalam satu proses secara langsung melalui kaedah 3 dimensi melalui reka bentuk berbantu komputer. Ia juga adalah satu proses membentuk objek 3 dimensi yang mana bahan kemudiannya diacu berlapis-lapis dengan kawalan komputer untuk membentuk objek yang dikehendaki. Rapid prototype juga adalah teknik yang boleh digunakan untuk membuat data berbantukan reka bentuk komputer ke dalam objek 3D dengan pembuatan bahan tambahan ataupun teknologi pencetakan 3D. Oleh yang demikian, dalam memastikan penyampaian pengajaran dalam amal mesin pencetak 3D ini berkesan, alat bantu mengajar sangat mustahak serta peranannya sangat penting dalam memastikan apa yang disampaikan memberikan hasil yang terbaik kepada para pelajar. Melalui pengalaman sewaktu menyampaikan kuliah di kelas, didapati bahawa terdapat pelajar yang masih tidak faham dan lambat menguasai apa yang disampaikan oleh pesyarah. Selain daripada itu juga, pelajar masih tidak faham dan kurang keyakinan diri dalam mengendalikan mesin dan juga menggunakan perisian yang digunakan walaupun telah berulang kali diterangkan oleh pesyarah. Oleh sebab itu, bagi mengenal pasti sama ada pembangunan modul ini relevan serta mencapai objektif ataupun tidak, maka kajian dijalankan bagi memastikan keberkesanannya. Selain daripada itu juga, kajian juga memfokuskan dari sudut sikap, minat pelajar dan penggunaan modul itu sendiri. Terdapat objektif kajian dalam kajian ini iaitu yang pertama adalah menentukan keberkesanan penggunaan modul latihan mesin pencetak 3D Winbo yang dibangunkan dan digunakan di makmal Rapid Prototype. Objektif kedua pula adalah mengenal pasti minat pada penggunaan modul latihan mesin pencetak 3D Winbo dalam amal 5 amal Rapid Prototype dalam kalangan pelajar. Seterusnya adalah skop dan batasan kajian. Kajian ini dijalankan untuk mengkaji keberkesanan modul latihan yang digunakan dalam kalangan pelajar semester 5 di Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Pawdison yang melibatkan 40 orang responden dari Diploma Kejuruteraan Mekanikal Pembuatan. Skop kajian ini adalah fokus pada makmal Rapid Prototype bagi kursus DJF 6081 makmal Kejuruteraan Pembuatan. Makmal yang terlibat ialah makmal plastik Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Di antara kepentingan kajian adalah yang pertama mengambil maklumat tahap kemahiran pelajar dalam menggunakan modul latihan. Yang kedua adalah membantu pesyarah dalam mengenal pasti masalah yang wujud dalam menambah baik isi kandungan modul latihan. Yang ketiga adalah mengenal pasti masalah pelajar dalam menerima pengajaran yang diberikan oleh pesyarah di dalam makmal. Dan yang keempat adalah membantu pihak politeknik dalam meningkatkan mutu dan kualiti alat bantu mengajar dan ianya bersesuaian dengan pelajar. Seterusnya kita ke metodologi. Sampel kajian merupakan pelajar semester 5 bagi program Diploma Kejuruteraan Mekanikal Pembuatan, Jabatan Kejuruteraan Mekanikal Politeknik Pawdison. Pelajar-pelajar ini terdiri daripada pelajar bagi sesi Disember 2018 dan juga sesi Jun 2019. Seramai 40 orang dijadikan sampel kajian. Untuk instrumen kajian pula, soal CD yang digunakan merupakan soal CD yang dibangunkan CD yang mana ianya bersesuaian dengan apa yang dikaji daripada responden. Bukan itu saja, malah perkhidmatan masa dapat dilakukan serta mengurang kos kajian yang hendak dijalankan. Borang soal sedik dilihat bersesuaian diguna pakai dalam memperoleh maklumat yang dikehendaki. Instrumen kajian ini mengandungi 10 soalan di mana ianya adalah merujuk kepada penerimaan pelajar terhadap modul latihan. Skala Likert 5 peringkat digunakan untuk proses pengumpulan data dalam soal sedik yang dijalankan seperti jadual 1 di bawah. Manakala untuk skala pengukuran tahap keturunan Scomin pula dirujuk berdasarkan interpretasi Scomin bagi skala Likert seperti jadual 2 di bawah, di mana Scomin 1 hingga 2.3 adalah pada tahap rendah, 2.34 hingga 3.67 pada tahap sederhana dan 3.68 hingga 5 adalah pada tahap tinggi. Seterusnya adalah analisis data dan keputusan. Analisis data pada bahagian A merupakan analisis terhadap latar belakang responden. Merujuk pada darjah 4 iaitu analisis demografi jantina, seramai 80% pelajar lelaki ataupun 32 orang telah terlibat dalam kajian ini. Selebihnya adalah 20% adalah pelajar perempuan dengan 8 orang kesemuanya. Darjah 5 pula adalah darjah analisis demografi bangsa. Dalam darjah analisis demografi bangsa ini, komposisi Melayu merupakan
responden yang teramai iaitu 82.5% dengan 33 orang. Yang kedua adalah India 15% dengan 6 orang. Dan yang ketiga adalah kaum Cina dengan 2.5% iaitu seorang saja yang menjanjikan kajian ini. Bagi analisis berdasarkan persoalan kajian iaitu bahagian B, dapat dirujuk pada jadual 6 iaitu 40% pelajar sangat setuju, 57% pelajar setuju, 2.5% pelajar tidak pasti, 0.5% pelajar tidak setuju dan tiada seorang pun pelajar yang sangat tidak setuju dalam kajian ini. Jika dirujuk dalam jadual 6 juga, didapati min tertinggi kajian adalah 4.48 pada item B1. Manakala min terendah adalah 4.15 iaitu pada item B5. Seterusnya, untuk nilai sisian piawai terendah adalah pada item B3 iaitu 0.483, manakala sisian piawai tertinggi adalah pada item B5 iaitu 0.770. Daripada keseluruhan 10 item ini, dilihat daripada jadual 6, purata keseluruhan min adalah berjumlah 4.36, manakala purata sisian piawai adalah 0.583. Oleh demikian, dapat disimpulkan di sini adalah tahap keberkesanan alat maka mengajar modul latihan bagi makmal rapid real time untuk kursus DJF 6081 makmal berita pembuatan di Politeknik Port Dickson berdasarkan hasil kajian yang telah dijalankan berada pada tahap yang tinggi. Respon yang positif banyak diberikan oleh pelajar terhadap modul latihan digunakan oleh pesara. Oleh yang demikian, dengan adanya modul latihan yang digunakan oleh pesara di dalam menerangkan sesuatu perkara yang berkaitan proses rapid prototype dan mesin pencetak 3D, kefahaman yang lebih baik akan dapat diterima di samping lebih berkeyakinan serta dapat menjalankan kerja amali walaupun tiada panduan dan tunjuk ajar daripada pesara. Semoga kajian ini bermanfaat dalam menambah baik penyampaian sampai pemahaman pelajar dapat ditingkatkan dari masa ke masa serta dapat mendalami bidang rapid prototype bagi mesin pencetak 3D jenis Winbo. Seterusnya, para pelajar akan lebih gembira dan memotivasi dengan sesi pengajaran yang lebih menarik dan juga kreatif. Demikianlah berakhirnya sesi pembintangan untuk kita kajian saya ini. Sekian, terima kasih.